Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tahun 5. Pada kali ini cikgu akan mengajar secara ringkas tajuk seterusnya ataupun subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan apakah perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Itu yang pertama, dan yang kedua kamu akan belajar berkaitan dengan kepentingan penjagaan sistem di dalam tubuh manusia dan bagaimana anda hendak memeliharanya supaya ianya akan dapat lebih berfungsi dengan baik. Okey, jadi pertama sekali kita akan lihat apakah perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Sebelum ini kamu dah belajar tentang sistem pernafasan masa tahun 4, kemudian sistem rangka, dan kemudian kamu belajar tentang sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan ini adalah sistem ada kaitan dengan perkumuhan dan penyahtikjaan yang kamu belajar masa tahun 4. Jadi, setiap sistem yang telah kamu belajar ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. Jadi, kita lihat dulu apa kaitan sistem ini antara satu sama lain. Jadi ini 4 sistem yang dah kamu belajar, iaitu sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Kita lihat sistem pernafasan. Okey, apa kaitan sistem pernafasan ini dengan sistem yang lain? Okey, sistem pernafasan ini mengangkut oksigen dan bergantung pada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Jadi sistem pernafasan dan juga sistem peredaran darah mempunyai kaitan antara satu sama lain. Okey, sebab sistem peredaran darah ini memerlukan oksigen dan juga karbon dioksida. Dari mana oksigen ini didapati? Ya, oksigen ini didapati daripada sistem pernafasan. Jadi itu adalah kaitan sistem peredaran darah dan juga sistem pernafasan. Okey, seterusnya sistem rangka. Okey, sistem rangka ini ada kaitan dengan sistem apa? Okay, sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Jadi sistem rangka pula melindungi tubuh dan organ pernafasan dan peredaran seperti paru dan jantung. Jadi ianya ada kaitan dengan sistem peredaran darah juga. Okey, mereka ini bergantung antara satu sama lain. Okey, sistem peredaran darah ini tadi, di darah ini memberi nutrien untuk pembesaran sistem rangka. Manakala sistem rangka ini membantu untuk melindungi organ-organ pernafasan dan juga organ-organ sistem peredaran darah seperti jantung, paru. Okey, itu ada kaitan antara sistem rangka dan sistem peredaran darah. Okay, seterusnya, sistem pencernaan. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan memekarkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Jadi apa kaitan sistem pencernaan ini dengan sistem peredaran darah? Okey, kaitan dia adalah sistem peredaran darah ini dia membekalkan nutrien kepada sistem pencernaan. Okey, jadi apa kaitan sistem pencernaan dan sistem peredaran darah? Sistem pencernaan ini membekalkan nutrien kepada organ untuk sistem peredaran darah, manakala sistem peredaran darah ini membekalkan oksigen untuk sistem pencernaan. Jadi dia mempunyai kaitan antara satu sama lain. Seterusnya,
Okey, sistem di dalam tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan sendiri. Sekiranya satu daripada sistem ini gagal berfungsi, sistem yang lain akan turut terganggu. Okey, jadi mari kita lihat situasi di dalam gambar rajah. Okey, ketika tercekik makanan, situasi nombor 1. Kenapa dengan kamu? Dia tercekik makanan, kita perlu mendapatkan bantuan. Jadi apabila kamu tercekik makanan, apa yang terganggu? Yang terganggu adalah sistem pernafasan. Okey, seorang yang tercekik makanan akan menyebabkan sistem pencernaannya terganggu di bahagian esofagus. Makanan yang terperangkap di esofagus akan menghalang udara memasuki trakea dan menyebabkan sistem pernafasan terganggu kerana mengalami kesukaran untuk bernafas. Okey, jadi dekat sini apabila seseorang tercekik makanan, makanan itu akan tersekat di esofagus, menyebabkan seseorang itu sukar untuk bernafas. Okey, seterusnya, ketika patah tulang. Okey, tulang tangan yang patah menjejaskan sistem rangka dan pada masa yang sama, tangan akan membengkak kerana pengaliran darah dalam sistem pengaliran turut terganggu. Jadi ini adalah perkaitan di antara sistem rangka dan sistem peredaran darah. Bila tulang ini patah, apa yang berlaku? Tangan ini akan membengkak kerana tulang yang patah ini telah mengganggu sistem peredaran darah. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan penjagaan semua sistem di dalam tubuh manusia. Jantung merupakan satu daripada organ yang penting dalam sistem peredaran darah. Salur darah di dalam jantung menjadi sempit akibat pembentukan plak daripada kolesterol berlebihan di dalam darah. Jadi, apabila kamu makan berlebihan, apa yang akan berlaku adalah, kita lihat situasi 1. Okey. Apa yang akan berlaku adalah plak kolesterol akan memenuhi kamu punya salur darah. Jadi, salur darah akan tebal dengan plak kolesterol. Okay, apabila salur darah kamu tebal dengan plak kolesterol, apa yang akan berlaku? Salur darah menjadi sempit. Okay, apabila menjadi sempit, kamu mungkin akan menyebabkan sakit seperti sakit jantung dan sebagainya. Okay. Seterusnya, situasi nombor 2. Kita perlu menjauhi tabiat buruk seperti merokok untuk menjaga sistem pernafasan. Okay, jadi situasi nombor 2 adalah berkaitan dengan sistem pernafasan. Jadi apabila seseorang individu itu merokok, apa yang berlaku akan berlaku kepada paru-paru. Okay, paru-paru akan mengalami masalah. Okey, paru mungkin boleh menyebabkan sakit radang paru-paru, kanser dan sebagainya. Okey, menyebabkan kamu sukar untuk bernafas. Okey, seterusnya situasi nombor 3. Mengapakah pemakaian alat pelindung seperti topi keledar penting dalam situasi ini? Jadi apabila kamu menaiki motosikal, menaiki kereta, amat penting bagi kamu untuk menggunakan alat perlindungan diri. Kalau tidak akan berlaku kecederaan. Jadi mengguna alat pelindung untuk mengelakkan kecederaan. Okey, dan situasi yang keempat adalah
Bagaimanakah amalan seperti meminum air dengan secukupnya boleh menjaga sistem pencernaan kita? Okay, apabila kamu minum air yang banyak, kamu boleh melancarkan sistem pencernaan. Minum air secukupnya untuk melancarkan sistem pencernaan. Okey, dan seterusnya. Tajuk yang terakhir adalah memelihara sistem dalam tubuh manusia. Okey, jadi setiap sistem ini mempunyai cara bagaimana kamu menjaganya. Jadi sistem langkah kamu mengambil makanan yang kaya dengan kalsium. Okey. Kalsium ini boleh membina tulang yang kuat. Seterusnya, melakukan aktiviti fizikal seperti berlari, melompat untuk menguatkan tulang, dan yang terakhir, memakai alat pelindung dan tali pinggang ke lidah bagi mengelakkan kecederaan pada organ dalaman. Okey, seterusnya sistem pernafasan. Okey, bagaimana kamu nak memelihara sistem pernafasan? Yang pertama sekali adalah menghindari rokok. Okey, rokok boleh menyebabkan pelbagai penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis dan juga kanser paru. Dan seterusnya, tinggal di persekitaran yang bersih. Persekitaran yang bersih tanpa pencemaran udara mengurangkan risiko penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan. Dan yang terakhir, basuh tangan dengan kerap. Okey, amalkan membasuh tangan dengan kerap menggunakan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Okey, dapat mengelakkan penyakit berjangkit ataupun bakteria dan virus daripada memasuki sistem pernafasan kita, seperti COVID-19. Okey, seterusnya sistem yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Bagaimana kamu nak memeliharanya? Adalah kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi lemak dan kandungan gula yang tinggi. Okey, pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan boleh menyebabkan kolesterol berkumpul di dalam salur darah dan membentuk plak. Plak menyebabkan salur darah menjadi sempit dan jantung perlu bekerja lebih kuat untuk mengumpam darah ke seluruh badan. Dan yang terakhir, bersenam untuk memastikan otot kita terus kuat. Dan sistem yang terakhir adalah sistem pencernaan. Bagaimana kamu memeliharanya? Makan makanan yang kaya dengan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin untuk memudahkan proses penyingkiran tinja. Dan yang terakhir, minum air yang secukupnya untuk melancarkan sistem pencernaan. Okey. Setakat ini sahaja tajuk manusia unit 2 bagi tahun 5. Okay. Kamu sudah selesai menghabiskan sukatan untuk unit 2 manusia. Lepas ini cikgu akan bagi nota dan juga sedikit latihan untuk kamu buat pada kelas hari ini. Okay, sampai di sini.